Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid At-Taqwa yang saya hormati, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian kitab Aqidah Ahli Iman, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wal dunia wal akhirah. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat uzma bagindalah kita semua berharap kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan sambung pengajian ini pada muka surat 5 Qadimun. Kita ulang balik sikit, baru boleh sambung dengan baqin dan sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, muallif atau Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri berkata di dalam kitabnya Aqidah Ahli Iman, beliau telah berkata, qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, qadimun la awwala lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim. Maksud qadim ini sedia ada, terdahulu tu maksud dia sedia ada. Apakah yang dimaksud dengan sedia ada? Iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala bukan dari tidak wujud lalu wujud, akan tapi kewujudannya sedia ada, tidak diawali dari tidak ada. Ini adalah qadim. Kerana perkara yang dari tidak ada lalu ada, walaupun dah lama sangat sekalipun, seperti iblis yang ada sebelum Adam alaihi salam, dia ini dah lama, dia tidak dipanggil qadim kerana kewujudan iblis dari tidak ada lalu ada. Berarti dia adalah benda yang dipanggil dengan hadis. Hadis ni kalau terjemah literal baru. Tapi baru ni bukan maksud dia baju baru, rumah baru, kan? Baru yang dimaksud di sini adalah kewujudannya diawali dari ketidakwujudan. Jadi dia punya existence dimulai atau ada non-existent, dari tidak ada lalu ada. Itu dipanggil dengan hadis, lawan kepada qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim, iaitu sedia ada. Dalam arti kewujudannya bukan dari tidak ada lalu ada. Kerana perkara yang dari tidak ada lalu ada, yang dipanggil baru tadi, dia itu mestilah makhluk. Berarti dia itu mesti diciptakan. Kerana tak mungkin ada perkara yang boleh wujud tanpa ada sebab, tanpa ada yang mewujudkan ia. Tak mungkin. Mesti ada perkara lain yang menjadi penyebab kepada kewujudannya. Seperti wujudnya alam adalah sebab, adalah efek daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan alam ini dari tidak ada lalu ada. Ini dipanggil dengan sifat hadis, benda yang baru, dari tidak ada lalu ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahillah dia itu hadis. Kerana kalau dia hadis, percaya dia bukan Tuhan. Kerana mesti ada yang lebih superior daripada dia untuk mewujudkan dia, untuk menciptakan dia. Dan ini adalah mustahil. Akal tak boleh menerima Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan alam ini, dia ini lemah atau ada yang lebih besar daripadanya yang menciptakannya.
maka itu bukan Tuhan kalau seperti itu. Seperti halnya berhala dan tuhan-tuhan palsu lainnya, semuanya itu hadis, maka nyatalah bahawa ini semua dusta. Kerana Tuhan yang wujud, yang Maha Esa, yang Qadim hanya satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. La awwala lahu, yang tiada permulaan baginya. Baqin la akhira lahu. Allah SWT ini bersifat baqin. Baqin itu kekal. Maksud kekal itu tetap dalam erti dia tidak sirna, yang tidak ada pengakhiran baginya. Allah SWT tidak ada pengakhiran baginya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia tidak ada pengakhiran, dia kekal. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ini dari tidak ada lalu ada. Maka apabila sampai waktunya, makhluk juga akan tiada. Kerana apa? Kerana ada yang lebih superior daripada makhluk menentukan bahawa makhluk ini boleh sirna. Dan buktinya memang benar. Semua kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa atau tiap-tiap jiwa mesti merasai mati. Kita semua ini jiwa mesti merasai mati. Kita akan sirna, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga alam ini, begitu juga segala makhluk, kecuali yang Allah pilih untuk ia kekal. Makhluk yang Allah pilih dia kekal. Ada. Iaitu syurga dan neraka. Syurga dan neraka ini makhluk Allah yang ciptakan. Allah takdirkan syurga dan neraka ini kekal. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan sifat Allah SWT baqin la akhira lahu, iaitu kekal yang tidak ada pengakhiran baginya. Allah SWT iaitu yabqa wajhu rabbik, ataupun kullu syai'in halikun ila wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu itu halikun, akan sirna, ila wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhahu jangan dimaknakan makna literal wajah seperti manusia, bukan, tapi bermaksud zat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu zat Allah SWT tidak akan sirna. Segala sesuatu pasti sirna melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu muallif mengatakan, iaitu la yushbihuhu syai'un minal hawadith. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Berarti apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini menunjukkan bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam arti falaisa bijirmin, Allah bukan jirim. Wala aradin, bukan pula berbentuk arad, iaitu sifat baru terjadi. Dari tidak ada lalu ada, seperti duduk, berdiri, berjalan dan lain-lain. Ini adalah arad. Arad ni sifat baru terjadi. Allah SWT dibersihkan dari segala sifat baru datang. Maka ada hadis sahih, iaitu hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun 1/3 malam dan menunaikan hajat hambanya dan lain-lain. Apa yang dimaknakan dengan turun? Kalau orang yang tidak memahami nusus ini, maka dia kata turunlah, macam turun dari mimbar turun. Itu tak betul lah. Kenapa tak betul? Kerana itu dipanggil arad. Arad itu adalah suatu kejadian, accident. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggeris dipanggil dengan accident. Accident itu seperti apa? Seperti duduk, berdiri, berjalan, baring, naik, turun, hidup, mati dan lain-lain. Ini accident. Dan Allah SWT mesti disucikan daripada perkara seperti ini.
Kerana arad ini adalah baru. Allah SWT disucikan daripada segala sifat yang baru. Baru ini hadis. Allah SWT ini zatnya qadim, sifatnya juga qadim. Kecuali af'alnya. Af'al itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti rezeki. Memberi rezeki siapa? Allah SWT. Dari orang itu miskin, tiba-tiba dia kaya. Ini namanya af'al. Kan? Dari tidak ada, lalu ada. Tak ada anak, lahir anak, ada anak. Berarti Allah SWT yang merezekikan atau yang menciptakan, yang memberi anak kepada si fulan atau pasangan tadi misalnya. Ini contoh dia. Wala aradin, jadi Allah SWT disucikan daripada arad. Wala fi jihatin, dan tidak juga berada di mana-mana arah. Jadi Allah SWT tidak berada di mana-mana arah. Tak boleh dikata di atas langit, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Allah SWT dibersihkan dari mana-mana arah. Kerana arah ini pasti memerlukan kepada ruang kosong, pasti memerlukan kepada arad. Mustahillah Allah SWT itu berarah. Ini yang dimaksud di sini tuan-tuan dan puan-puan. Wala aradin wala fi jihatin, dan itu tidak juga berada di mana-mana arah. Wala fi makanin, dan Allah SWT juga tidak berada pada tempat. Maka kita tidak boleh kata bahawa Allah SWT itu tempat tinggalnya di langit. Tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit juga tidak boleh. Kerana apa? Kerana perkara tersebut akan menyebabkan atau melazimkan jirim bagi Allah SWT. Kerana apa? Yang mengisi ruang kosong atau bertempat itu makhluk, iaitu perkara yang disebut dengan jauhar. Jauhar ini atom. Misalan dia tuan-tuan, botol ini. Botol ini adalah jirim dari berbagai jauhar atom. Dia mengisi ruang kosong di atas meja misalan dia. Ini. Berarti ini makhluk. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk berjisim, berjirim, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT tidak berada pada tempat. Maka tidak benarlah orang kata Allah berada di atas langit. Itu tidak benar. Dan ini adalah akidah yang terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Ini dipanggil dengan anthropomorphism. Anthropomorphis atau golongan yang menjisimkan Allah. Seperti halnya golongan Nasrani dan Yahudi. Di kalangan mereka percaya Tuhan itu seperti manusia. Dan ini adalah batil, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu ada yang tanya, Ustaz, yang dimaksudkan dengan hadis turun tadi jangan dimaknakan turun dengan makna hakiki. Kerana kalau turun hakiki itu makhluk. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya pada waktu malam. Kerana maksud hadis tersebut adalah menuntut kita bangun 1/3 malam untuk melakukan tahajud, berdoa kepada Allah. Dan barang siapa yang berdoa ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doanya, menunaikan doanya, atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis itu adalah tujuan dia tasyji'un nas litahajjudi, iaitu mengajak manusia untuk bertahajud. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berusaha untuk menarik manusia, berusaha untuk mengajak manusia untuk bertahajud, solat malam. Jadi kita ni hidup di dunia ni tak lama. Tak lama. Jadi kita cuba memenuhkan hidup kita di dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa
ta'ala. Walaupun 1/3 malam, ketika waktu yang paling sedap kita berdengkur waktu tu, itulah waktunya orang bangun. Wabil ashari, dan pada waktu sahur inilah mereka yastaghfirun, mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wala fi zamanin, tidak pula berzaman. Allah Subhanahu wa taala tidak pula berzaman, tuan-tuan. Maksud berzaman itu apa? Iaitu ada semalam, ada yang akan datang, ada besok, ada lusa dan lain-lain. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan zaman. Bahkan dia yang menciptakan tempat dan zaman. Maka bagaimana dia boleh terikat dengan tempat dan zaman sedangkan dia yang menciptakannya? Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berzaman. Wala yatahayyazu, dan tidak juga memenuhi tempat kosong. Tidak tahayyuz. Maksud tahayyuz itu apa? Mengisi ruang kosong. Kerana apa? Yang bersifat dengan baharu itu adalah atom. Atom ini mengisi ruang kosong. Seperti meja ini, kita letak botol, dia mengisi ruang kosong. Perkara lain tak boleh masuk di sini. Munazzahun anil mumasati wal istiqrari wat tamakkuni wal intiqali wal qurbi wal bu'di, la tahullu dhatuhu fi syai'in wala yahullu syai'un fi dhatihi wala yahmiluhu syai'un. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala munazzahun anil mumasati. Dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, suci daripada menyentuh. Dia suci daripada menyentuh, mumasah. Wal istiqrari, suci daripada berdiam seperti layaknya benda. Wat tamakkuni, iaitu menduduki suatu tempat atau ruang. Tamakkun, seperti gunung yang berada di tempat tersebut dan lain-lain. Itu misalnya. Wal intiqali, iaitu berpindah. Allah SWT suci daripada berpindah. Bukan dari langit turun ke bawah bumi. Jadi yang ajar Allah SWT turun dari langit ke bumi pada satu malam dengan turun hakiki, ini jelas tak common sense. Kenapa tak common sense? Bagaimana kita kalau waktu malam Allah turun ke bumi secara hakiki, bagaimana pula dengan daerah di Amerika masih siang? Bila bumi ini berputar, masuklah waktu malam, berarti Allah dekat situ, bukan dekat situ. Ini semua tak make sense. Semua perkara ini tidak masuk akal dan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala juga mustahil seperti yang mereka percayai atau imani. Dalam hal ini ulama ada dua pendapat, atau boleh tiga, tapi saya ringkaskan jadi dua. Dalam ayat tersebut, sama ada kita memahami ayat tersebut dengan makna metafora, atau kita memahami ayat tersebut atau hadis tersebut dengan makna yang yaliku bijalalihi, dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Yang pertama, kita anggap turun itu bukan Allah turun, zatnya turun, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ini menurunkan rahmatnya 1/3 malam. Itu logik dan itu diterima. Ini dipanggil takwil. Atau yang dimaksudkan daripada hadis tersebut, iaitu apa? Dengan makna turun yang layak bagi Allah. Apa itu turun? Wallahu a'lam bissawab. Maksud dia an-nuzul. Nuzul dengan makna apa? Nuzul itu serahkan pada Allah, tak tahu makna dia. Ini nama dia tafwid. Ini makna dia tafwid. Yadullahi fauqa aidihim. Kalau terjemah literal, tangan Allah berada di atas tangan mereka.
Berarti Allah ada tangan? Tak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maksud daripada ayat tersebut. Dan ulama salafus salih mereka enggan berbincang isu ini dan menyerahkan kepada Allah SWT. Ini lebih aslam, lebih selamat. Maka mereka pun tidak mengatakan Allah beranggota dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Wal intiqali wal qurbi, dan dekat, wal bu'di, dan jauh. Berarti Allah SWT tak boleh difahami dia itu secara fizikalnya atau secara zatnya dekat dan jauh, tak boleh, kerana ia tidak bertempat. Akan tapi kalau kita kata dia dekat pada tiap-tiap manusia, lebih dekat daripada wari, misalnya dia urat wari tersebut, maka ini maksud dia Allah SWT maha mengetahui semua makhluknya daripada kita. Kita nak kenal diri kita pun kadang jelas Allah SWT lebih mengetahui dari diri kita. Ini wal bu'di, dan jauh. Allah SWT disucikan dari perkara tersebut. La tahullu dhatuhu fi syai'in, iaitu zatnya tidak ada suatu apapun yang hulul atau bertempat pada zatnya. Jadi tak ada satu apapun yang bertempat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas kerana apa? Akidah orang yang berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala itu hulul. Hulul tu apa tu maksud dia tuan-tuan? Bersatu, bersenyawa, menjadi satu. Ini adalah akidah golongan Nasrani yang jelas-jelas batil, bahkan membawa kepada kekufuran bagi umat Islam. Maksud dia apa? Kerana golongan Nasrani mereka percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam ini adalah manusia / adalah Tuhan. Kerana apa? Kerana dia seolah-olah iaitu kalimat Allah berdiri pada zat Isa alaihissalam, dan dia dipanggil sebagai anak Tuhan. Dia orang memahami kenapa Isa ini anak Tuhan, bukan berarti Maryam itu ibu Tuhan. Dia tidak memahami macam tu. Dia memahami dengan maksud konsep Trinity, iaitu Trinity tersebut. Trinity salisus salasah di dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran mereferkan sebagai tiga. Akidah yang mengatakan bahawa tiga dalam satu. Dia percaya, mereka golongan Nasrani percaya bahawa kalimat Allah atau sifat kalam Allah itu berdiri atau bersenyawa dengan zat atau tubuh Nabi Isa alaihissalam yang mereka panggil sebagai anak Tuhan. Dan ini nama dia hulul. Akidah ini jelas adalah ditolak dan dianggap kufur atau dihukumi kufur oleh orang Islam. Tidak ada mana-mana orang Islam percaya bahawa hulul itu adalah akidah Islam. Tidak ada. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahawa akidah hulul, percaya dengan akidah hulul, dan ini adalah jelas-jelas kufur. La tahullu dhatuhu fi syai'in. La tahulluhu dhatuhu fi syai'in, iaitu zatnya tidak menempati pada apa-apa sesuatu sekalipun. Wala yahullu syai'un fi dhatihi, dan tidak ada sesuatu pun yang berada pada zatnya. Apa pun tidak ada yang hulul bertempat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Jangan pula dia kata bahawa dia ini adalah Tuhan yang menjelma, seperti akidah golongan Greek Yunani yang percaya Tuhan ini boleh menjelma bentuk manusia, lepas tu tidur dengan satu perempuan yang manusia, akhirnya perempuan tersebut hamil dan lahirkan anak setengah Tuhan setengah manusia. Dia kata ni yang kita orang banyak duk tengok cerita Hollywood. Itu adalah jelas akidah yang sesat lagi menyesatkan dan membawa kepada kekufuran. Wala yahmiluhu syai'un
Iaitu apa? Dan tidak ada suatu apapun yang memikulnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada suatu apapun yang memikulnya. Jadi kita tidak percaya bahawa arasy itu adalah tempat Allah. Kita tak percaya atau berpegang bahawa sesungguhnya kursi itu adalah singgasana Allah, dalam erti Allah SWT duduk di atas kursi tersebut. Tidak. Yang jelas itu adalah makhluk yang Allah ciptakan seperti dia sebut ini. Wal al-arasyu wa ma hawa wal malaikatul hamiluna lahu mahmuluna bi qudratihi wa tahta qahrihi wa fi qabdatihi. Dengan maksud arasy dan apa yang menyelubunginya, arasy dan seluruh yang menyelubunginya, dan malaikat yang memikulnya, semuanya memikul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya memikul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta qahrihi, dan di bawah taklukannya, wa fi qabdatihi, dan di dalam kekuasaannya. Jangan salah makna qabdah. Qabdah ni kalau kita buka kamus maksud dia genggam. Tapi di sini maksudnya bukan dengan makna genggam hakiki seperti ini. Ini nanti orang akan kata Allah ada tangan, bukan. Tapi qabdatihi di sini adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fa kullu ma yakhturu bil bali, maka segala apa yang terlintas pada hati. Jadi seumpama kita terlintas dalam hati kita, hati sinilah atau ini kita panggil fikiran kita. Jadi ada yang terlintas bil bali dalam fikiran kita atau fil qalbi dalam hati kita. Jadi dalam hati ni yang dah tambat lekat percaya. Fikrihi, kalau menurut ahli tasawuf, dia mengatakan fikiran ini baru hawajis atau khawatir. Macam contohnya kita duk fikir, ni yang betul macam mana, jalan yang keluar macam mana, terlintas, ni macam ni kot, ni terjadi macam ni kot. Itu baru di sini. Dia belum tambat di dalam hati. Tapi apabila hati yang berbicara, itu berarti sudah darajatul yakin, pasti di dalam hati kita. Sebab itu bila kita solat, kita bukan letak dekat sini sebenarnya, tapi kita berbicara dalam hadithun nafsi, di dalam hati kita. Usalli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita letak dalam hati kita, dalam hati jantung kita. Jadi ini adalah perbezaan antara at-tafakkur dengan yakin. Kerana yakin tempatnya adalah hati. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitabnya yang lain Kimya'us Sa'adah mengatakan bahawa jasad manusia ini seperti kerajaan. Tangan kakinya macam menteri, askar dan lain-lain. Sedangkan rajanya, sultan dia atau rajanya berada pada hati. Apabila hati ini baik, maka baiklah seluruh jasad ini. Apabila hati ini tak baik, maka seluruh jasad ini tak baik. Ini exactly seperti yang datang daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma yakhturu bil bali, setiap perkara yang terlintas di dalam fikiran kita, au yartasimu fil khayali, atau yang tergambar di dalam khayalan kita. Jadi kita ni kadang-kadang macam mak jenin sikit. Mak jenin ni apa? Duk termenung, duk fikir. Kadang-kadang duk fikir Allah ni macam mana, duduk macam mana, berada dekat mana dan lain-lain. Nauzubillahi min zalik. Perkara ini bahaya dan dapat merosakkan akidah umat Islam. Kerana apa segala, ini dia kata,
au yartasimu fil khayali, atau apa yang tergambar di dalam khayalan kita, minat takyifati wal amthali, dari segala jenis takyif. Takyif itu bagaimana, bagaimana, macam mana takyif, wal amthali, dan contoh yang tergambar. Dok tergambar Tuhan macam mana, nauzubillahi min dzalik, tak betul tu, tak boleh. Allah SWT tidak seperti itu. Yunazzahu anhu al-kabirul muta'ali. Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada segala perkara ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha tinggi disucikan dari segala yang berada di dalam khawatir dan khayalan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk digambarkan. Maka kita jangan sekali-kali tergambar Allah seperti apa. Tidak. Falaisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kerana tidak ada yang benar-benar menyerupainya sesuatu apapun, sedangkan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah dipanggil dengan sifat mukhalafatullah ta'ala bil hawadis atau lil hawadis, iaitu Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan sekalian makhluk. Qaimun bi nafsihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. La yaftakhiru ila tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Ila mahallin wala mukhassisin, tidak berhajat pada tempat, tidak juga berhajat pada zat lain yang menentukannya, yang mendefinekannya, tidak. Qaimun bi nafsihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri. Ai mustaqillun bidzatihi, iaitu zatnya tunggal. Allah SWT zatnya tunggal. Itu dia tuan-tuan dan puan, zatnya tunggal. La yahtaju ila ghairihi, tidak berhajat kepada selainnya. Jadi Allah SWT tidak berhajat kepada selainnya. Dia tak berhajat kepada selainnya. Fahwal ghaniyyu 'alal itlaqi, iaitu Allah SWT dialah yang maha kaya secara mutlak. Jadi Allah SWT ini maha kaya secara mutlak, tidak berhajat kepada apapun. Tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada ibadah kita, tidak berhajat kepada keimanan kita, tidak berhajat kepada kebaikan kita, tidak. Berbeza dengan golongan Greek Yunani, mereka beriman bahawa Tuhan-Tuhan mereka atau dewa-dewa itu berhajat kepada ibadat makhluk. Bila Temple of Zeus misalnya dia tak ada orang, kononnya Tuhan Zeus tu dah lemah, macam itulah. Dan ini jelas akidah yang kufur dan tidak diterima di dalam Islam sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, la yahtaju ila ghairihi fahuwal ghaniyyu 'alal itlaqi, iaitu Allah SWT maha kaya secara mutlak. Secara mutlak berarti pasti. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, yang meneliti. Jadi Allah SWT ini yang meneliti pada segala jiwa yang ia usahakan. Allah SWT ini meneliti pada segala jiwa yang ia usahakan. Jadi maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan, yang membuat, yang melakukan, yang menciptakan segala perbuatan. Semua perbuatan yang ada di alam ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Ini dipanggil dengan tauhidul af'al yang akan disyarahkan sebentar lagi. Fahwal hayyul qayyum, dan dialah iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah SWT ini maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wahidun fi dzatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala esa pada zatnya. Jadi zat Allah SWT esa. Maksud esa ni apa? Ghairu muta'addidin wala murakkabin min ajza'in, yaitu zatnya ini tidak berbilangan. Jadi kita tak boleh kata zat Allah SWT ini ada 2, ada 3 atau 4. Tidak. Tidak kata ada 4 Tuhan, 3 Tuhan, 2 Tuhan, 1 Tuhan, benarlah. Tidak ada 2, 3, 4 Tuhan, tidak ada. Zat Allah SWT esa. Macam mana zat dia tak boleh kita gambarkan. Tak boleh untuk kita takyifkan. Takyif tu kita bagaimanakan, tidak boleh. Wallahu alam, kita serahkan kepada Allah SWT yang jelas dia bukan berjisim. Dan lain-lain. Wala murakkabin min ajzain, dan tidak tersusun daripada juz-juz. Berbeza dengan makhluk kita. Kita ini tersusun dari berbagai juz. Contoh dia ada banyak atom yang gabung jadi satu, akhirnya berbentuk tangan, badan, muka, kepala, jantung, kaki dan lain-lain. Ini dari banyak jawahir berkumpul menjadi satu. Ini namanya murakkab min ajzain, yaitu yang tersusun daripada berbagai juz. Walhal Allah SWT zatnya esa. Kita panggil zatnya esa, dan dia tidak berbilangan, tidak tersusun dari berbagai juz. Wahidun fi sifatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga esa pada sifatnya. Apa yang dimaksud dengan esa pada sifatnya? Yaitu la yumathiluhu ahadun fi wasfin min awsafil kamali wan nu'util jalali. Yaitu Allah SWT la yumathiluhu ahadun, tidak ada apapun yang menyerupainya, sesuatu apapun yang merupainya, fi wasfin, di dalam sifat, min awsafil kamali, daripada sifat-sifat kesempurnaan, wan nu'util jalali, dan sifat-sifat keagungannya. Dalam arti apa? Ini dipanggil menafikan kumum as-sittah. Bahasa Arab dia dipanggil nafi, menafikan. Kumum adalah kam. Kam itu bilangan, sittah itu 6. Bila kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala esa pada zatnya, berarti kita nafikan bahawa zat Allah tidak mungkin ada banyak jadi satu. Tidak, itu namanya murakkab, tersusun dari berbagai juz. Ini namanya nafyul kam muttasil fi dzat, menafikan berbilangan yang berkaitan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nafyul kam munfasil fi dzat, kita juga menafikan adanya berbilangan pada zat Allah SWT yang terpisah dengannya. Maksudnya kita menafikan adanya bagi zat, adanya mana-mana zat di alam ini yang sama dengan zat Allah SWT. Kita menafikan. Jadi Allah SWT tidak seperti makhluk sama sekali. Ini baru 2. Lalu lagi 2 lagi dipanggil nafyil kam muttasil fi sifat dan nafyul kam munfasil fi sifat. Kalau nafyul kam muttasil fi sifat, seperti kita kata sifat Allah ini esa. Dalam arti apa? Kudrahnya itu satu. Sama dia itu satu, basar dia itu satu, iradah dia itu satu, kudrah dia itu satu, ilmu dia itu satu. Tapi ustaz, tadi banyak ni kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 8 ustaz. 1 bukan 8, 8 banyak.
Kita jawab maksud dia esa pada sifat dia pada setiap jenisnya. Qudrah satu, iradah satu, jenisnya yang esa. Maksud dia apa? Bagi satu jenis. Sama satu. Bukan sama ada dua, ada tiga, ada empat. Basar Allah ada dua, tiga, empat. Bukan. Tapi esa satu. Ini namanya menafikan kam, iaitu berbilangan yang berkaitan langsung dengan sifat Allah SWT. Nafyul kam muttasil fis sifat. Tapi kalau banyak jenis itu tak ada masalah. Tapi selanjutnya dinafikan juga nafyul kam munfasil fis sifat. Menafikan berbilangan yang terpisah daripada sifat Allah. Yaitu apa? Seperti kita menafikan ada mana-mana makhluk di alam ini yang sifatnya seperti sifat Allah. Ini tidak ada. Maksudnya kita menafikan tidak ada mana-mana makhluk di alam ini yang sifatnya ia seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Tidak ada sama sekali. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, esa pada zatnya dan esa pada sifatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah wahidun fil af'alihi. Wahidun fi af'alihi, iaitu esa pada af'alnya, iaitu perbuatannya. Allah SWT ini esa pada perbuatannya. Ai munfaridun bil khalqi wal ibda'i, iaitu bersendirian dalam mencipta dan membuat. Allah SWT iaitu dialah yang menciptakan dengan sendirinya. Dialah yang menyediakan atau menginovate atau melakukan dengan sendirinya. Tidak ada makhluk lain yang dapat mendefine, dapat memberi, menciptakan dan lain-lain. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan dapat rezeki kaya-raya, siapa yang kayakan? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati lalu dari tidak ada lalu ada, Allah SWT yang jadikan. Dari ada lalu tiada, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Meninggikan, merendahkan seseorang, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustabiddun bil ijadi wal ikhtira'i, iaitu dia juga berwenang sewenang-wenangnya dalam mewujudkan dan menciptakan. Jadi dialah berwenang sewenang-wenangnya dalam mewujudkan dan menciptakan. Tidak ada orang lain boleh kata Allah wajib buat macam ni, tak boleh. Kerana apa? Kerana dia buat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada perkara lain yang mendefine dia. Min ghairi muawanatin, dengan tanpa bantuan. Allah SWT menciptakan tanpa perlu kepada bantuan. Wala mu'alajatin, tanpa pemulihan. Wala mu'azaratin, dan tanpa pertolongan. Dialah yang maha kaya dan yang maha esa, yang menjadikan segala-galanya. InsyaAllah kita akan iktifakkan pengajian kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan bulan hadapan dengan fakrah ataupun bahagian fahuwa khaliqul khalqi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.